A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Adilah Hayati binti Syahrul Romzi, nombor matrik 054625 daripada ISM Usuluddin dengan Kaunseling semester 4. Hari ini saya akan membentangkan tentang Al-Kashaf Imam Al-Ghazali untuk subjek Haqaiq Anil Tasawuf USI 20603. Muqaddimah. يناقش الغزالي مفهوم الكشف ليس فقط بالمعنى الصوفي ولكن أيضا فيما يتعلق باللاهوت بشكل عام. لقد ربط الغزالي الكشف بالحدوث. أما الغزالي فالمكاشفة تدل على حالة طهارة داخلية وهي طهارة ذاتية وسببها الكشف. الكشف مفهوم صوفي يتعامل مع علم القلب لا العقل. يوصف الكشف على أنه حالة عندما يتلقى الشخص الوحي الإلهي الشخصي بعد الصعود من خلال الجهاد الروحي والفتح القلبي للسماح للحقيقة الإلهية بالصبر فيه. Maksudnya dekat sini adalah Imam Al-Ghazali telah membincangkan konsep kasyaf. Konsep kasyaf ini bukan semata-mata dalam pengertian mistik, tapi juga berkenaan dengan teologi secara umumnya. Al-Ghazali juga telah menghubungkan Al-Kasyaf ni dengan intuitif. Jadi bagi Al-Ghazali sendiri, mukasyafah tu menunjukkan keadaan di mana penyucian dalaman yang bersifat subjektif dan perkara tu akan menyebabkan kasyaf tu. Seterusnya, kasyaf ni sendirian merupakan satu konsep sufi yang ia berkaitan dengan pengetahuan hati dan bukannya akal. Maksudnya kasyaf ni bukannya kita boleh kaji dengan akal semata-mata. Jadi kasyaf ni adalah berkaitan dengan hati. Jadi kasyaf ni dia digambarkan sebagai satu keadaan apabila seseorang tu dia mendapat wahyu ataupun mendapat pengetahuan ataupun mendapat ilmu lah orang katakan daripada Allah. Setelah dia melalui satu macam satu mujahadah, satu perjuangan rohani yang akhirnya membolehkan kebenaran ilahi al-haq tu mencurah ke dalam hati seseorang tu. Terusnya kita akan masuk kepada ta'rif al-kasyaf. Qala as-sayyid rahimahullahu ta'ala fi ta'rifatuhu al-firasat fi al-wa at-tasbit wa nazar wa fi istilah ahli al-haqiqat hiya mukashafah al-yakin wa muayyana al-wahyi. Maksudnya kat sini adalah Sayyid rahimahullah ta'ala telah memberikan pengertian terhadap kasyaf ataupun firasat ni. Menurut Sayyid rahimahullah ta'ala ni, dari segi bahasa ataupun luahnya, firasat ni bermaksud ketetapan dan penglihatan. Manakala kalau daripada segi istilah ahli hakikat pula, firasat ni dia bermaksud terbukanya keyakinan ataupun mukasyafahan kepada keyakinan tu dan penyaksian kepada perkara-perkara gaib. Seterusnya, waqala al-arif billah ibnu Ujaybah rahimahullahu ta'ala, firasat hiya khatir yahjam ala al-qabid atau warada yatajalli fih. Seterusnya, Ibnu Ujaybah pula telah memberikan definisi kepada kasyaf ni, iaitu beliau mengatakan bahawa firasat ni adalah satu pemikiran yang menyerang hati atau sesuatu yang tampak di dalamnya. Seterusnya, wabi hasbi al-musa'ah al-mawsu'ah al-islamiyah fa'in al-kasyaf wa fa'ala raf'i wa tamzik al-hijab alladhi ya'ti bainal insan wal alam al-hari. Jadi berdasarkan ensiklopedia Islam,
Kasyaf ni merupakan satu tindakan ataupun satu perbuatan yang mengangkat dan merobek hijab yang datang ataupun yang wujud antara manusia dengan dunia luar biasa, dunia ghaib di sini maksudnya. Seterusnya, kasyaf fil Quran ataupun dalil-dalil berkenaan dengan kasyaf di dalam Al-Quran. Sebenarnya terdapat banyak dalil-dalil yang berkenaan tentang kasyaf di dalam Al-Quran ni. Tapi di sini saya bawakan satu contoh yang mungkin kita semua familiar kan. Al-Khidir alaihi salam indama sa'alahu an-nabi Musa an salasa masyakin. Inkashafa lil-Khidir an as-safinah allati istaqaluha fi rilatuhum sayakhuzuha malik mustabad allazi sayasadir jami' as-sufni allati kanat fi hala jayyidah wa ghairu talifat wa gharaqaha li'aibha wa liyanqazafaha min syarri dhali al-ghasib mukafa'ah lil ma'ruf bil ma'ruf. Di sini Allah telah menceritakan dalam Al-Quran tentang Khidir alaihissalam ketika mana Nabi Musa menanyakan kepada Khidir tentang 3 kemusykilan dia. Yang pertama, tentang Khidir mengetahui kan, bahawa kapal yang mereka tumpangi dalam perjalanan mereka itu akan diambil oleh raja yang zalim yang akan merampas semua kapal yang dalam keadaan baik dan tak rosak. Khidir alaihissalam ni dia mulu bangi, dia merosakkan sedikit kapal tersebut dan sebenarnya sekaligus menyelamatkan kapal dan tuan kapal tadi daripada kejahatan raja yang zalim sebagai balasan atas kebaikan tuan kapal tu yang sudi menumpangkan Khidir alaihissalam dan Nabi Musa. Qala al-Khidir alaihissalam, Bismillahirrahmanirrahim. Amma as-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khuzu kulla safinatin ghasba. Maksudnya, adapun perahu itu adalah ia dipunyai oleh orang-orang miskin yang bekerja di laut. Oleh itu aku bocorkan dengan tujuan hendak mencacatkannya. Kerana di belakang mereka nanti ada seorang raja yang akan merampas tiap-tiap sebuah perahu yang tidak cacat. Dan kisah ni kan Allah nukilkan dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-79. Sanian, Allah subhanahu wa ta'ala al-ma'rifat ila al-Khidir alaihissalam dan as-sabi as-saghir allazi qabiluhu idza baki al-walad ala qaydil hayah fa innahu yaqtul kulla walidayhi wa idza kabir wa yakfir walidayhi faqatalahu rahmah liwalidayhi al-mu'min wa ishba'an lira'batullah fi an yahillu mahallahu tiflan afdal fi tahara wa mahabbah. Maksudnya kat sini adalah yang kedua, kemusykilan yang kedua yang Nabi Musa tanyakan adalah tentang seorang kenapa Khidir ni dia membunuh seorang budak lelaki yang tidak berdosa kan, budak lagi. Jadi sebenarnya kat sini Allah telah memberikan pengetahuan, telah memberikan ilmu kepada Khidir alaihissalam tentang budak lelaki yang mereka jumpa itu. Di mana budak lelaki tu kalau dibiarkan hidup kan dan tetap hidup, maka dia akan membunuh kedua orang tuanya apabila dia sudah besar, dia telah besar, dan paling teruk lagi dia akan memasukkan kedua ibu bapa dia tadi ke dalam kekafiran. Jadi Khidir alaihissalam pun membunuh budak lelaki tadi kan sebagai satu rahmat bagi kedua orang tua yang mukmin tadi dan sebagai kata penunaian lah kepada iradah Allah yang sebenarnya nak menggantikan anak tadi tu dengan anak yang lebih baik kan, dan lebih suci dan lebih berkasih sayang. Jadi
Qala Khidir alaihissalam, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ghulam fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. Maksudnya di sini adalah ada pun pemuda tu, kedua ibu bapanya adalah orang-orang yang beriman. Maka kami bimbang bahawa ia mendesak mereka melakukan perbuatan yang zalim dan kufur. Oleh itu, kami ingin dan berharap supaya Tuhan mereka gantikan bagi mereka anak yang lebih baik daripadanya kan, dari segi kebersihan jiwa dan lebih mesra kasih sayang. Surah Al-Kahfi ayat 80 dan ayat 81. Salisan, kasyafallahu subhanahu wa ta'ala lil Khidir alaihi salam an al-kanzu al-mahba tahta al-jidar. Kana al-aqar mamlukan li yatimaini min abin Tokyo. Lidhalik aqama Khidir suran di himayah al-mumtalakat ka syakli min ashkal al-hub lil tiflaini wa ka syakli min ashkal al-hub lil ab al-wara' lil yatimaini duna tawaqqa ajil wa kafa'at. Yang ketiga, Nabi Musa telah bertanyakan tentang kenapa Khidir membinakan tembok, sedangkan masa tu mereka sebenarnya dihalau keluar oleh penduduk-penduduk dekat situ. Jadi Allah telah mengkasyaf dan telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Khidir tentang harta yang tersembunyi di bawah tembok. Dan harta tersebut tu adalah milik dua orang anak yatim yang ayah dia adalah orang yang soleh, orang yang mukmin. Jadi tembok yang asal sebenarnya dah dalam keadaan usang dan mungkin sila hari bulan akan runtuh. Bila runtuh maka akan nampaklah harta tu kan, dan akhirnya orang lain akan ambil. Jadi Khidir alaihissalam ni telah mendirikan tembok untuk menjaga harta tersebut kan, sebagai bentuk satu kasih sayang kepada kedua anak yatim tadi dan sebagai bentuk satu rahmat kepada ayah mereka berdua tadi yang soleh, tanpa mengharapkan upah ataupun imbalan. Qala Khidir alaihissalam, Bismillahirrahmanirrahim. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تعويل ما لم تستطع عليه صبرا. Maksudnya, adapun tembok itu pula adalah ia dipunyai oleh dua orang anak yatim di bandar itu, dan di bawahnya ada harta kepunyaan mereka, dan bapa mereka pula adalah orang yang soleh. Maka Tuhanmu mengkehendaki supaya mereka cukup umur dan dapat mengeluarkan harta mereka yang terpendam itu sebagai satu rahmat dari Tuhanmu kepada mereka. Dan ingatlah, aku tidak melakukan menurut fikiranku sendiri. Demikianlah penjelasan tentang maksud dan tujuan perkara-perkara yang engkau tidak dapat bersabar mengenainya. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-82. Jadi kita dapat lihat daripada ketiga-tiga kemusykilan yang Nabi Musa persoalkan kepada Khidir alaihissalam ni sebenarnya daripada kenapa Khidir alaihissalam melubangkan kapal yang mereka tumpangi. Yang kedua, kenapa Nabi Khidir alaihissalam membunuh budak lelaki tadi. Dan yang ketiga adalah kenapa
Khidir AS menolong membina sebuah tembok, sedangkan mereka pada masa tu dilayan tidak baik lah oleh orang-orang bandar di situ. Sebenarnya dah dinyatakan di sini kan, Khidir AS telah nyatakan di sini bahawa apa sahaja yang Khidir buat sebenarnya bukan mengikut akal fikiran dia, bukan mengikut hawa nafsu dia, tetapi perkara-perkara tu sebenarnya ada maksud dia, ada tujuan dia, dan sebenarnya perkara tu adalah ilmu pengetahuan daripada Allah kepada Khidir AS, dan orang lain tak dapatlah kasyaf tu kan. Al-kasyaf inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kasyaf ni juga terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kasyaf yang dimiliki oleh baginda ni juga termasuk dalam mukjizat baginda. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sada al-iqamat thumma adar Rasulullah wajahahu ilaina wa qala aqimu sufufakum wa tarassu fa inni arakum min wara'i zahri. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, iqamat telah dikumandangkan, lalu Rasulullah SAW menghadapkan wajah baginda kepada kami seraya bersabda, dirikan saf-saf kamu dan rapatkannya. Sesungguhnya aku melihat kamu semua daripada belakang punggungku. Riwayat Al-Bukhari. Daripada hadis ni kan, nak memberitahu bahawa kasyaf ni sebenarnya jauh daripada kenyataan dunia nyata. Dia tiada batasan waktu dan tempat. Oleh sebab itu kan, melihat yang dekat ataupun yang jauh, melihat makmum yang di belakang ataupun makmum yang jauh dari belakang Rasulullah tu sama je bagi Rasulullah kan, berdasarkan hadis ni. Seterusnya, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha ar-rayah fa usib summa akhadhaha Ja'far fa usib summa akhadhaha Abdullah bin Rawaha fa usib wa in ainai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam litazrifan summa akhadhaha Khalid bin Al-Walid min ghairi imratun fa fatahu lahu. Maksudnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Zaid membawa panji dan beliau gugur. Setelah itu panji tersebut diambil oleh Ja'far, lalu beliau gugur. Setelah itu panji diambil oleh Abdullah bin Rawaha, kemudian beliau gugur. Ketika ini kedua mata Rasulullah maksudnya mengalirkan air mata. Kemudian panji diambil oleh Khalid bin Al-Walid tanpa perintah, lalu beliau memperoleh kemenangan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi berdasarkan hadis ni sebenarnya kematian dan syahid para sahabat ni yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW ni dah awal sebelum kematian dan syahidnya mereka lagi. Dan ini membuktikan bahawa adanya lah kasyaf tu pada Rasulullah. Dan ini adalah al-kasyaf inda sahabat. Kasyaf juga terjadi di kalangan para sahabat. Tapi kasyaf yang terjadi di kalangan para sahabat ni dia tidak disebut sebagai mukjizat, tapi dia disebut sebagai karamah. Kita lihat al-kasyaf inda Abu Bakar As-Siddiq, diriwayatkan dari Urwah bin Zubair daripada bapanya. Aisyah menceritakan, ayahku Abu Bakar memberikanku 20 wasak kurma dari hasil kebunnya. Menjelang wafat, beliau berwasiat, demi Allah, wahai putriku, tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai ketika aku kaya selain engkau, dan lebih aku muliakan ketika miskin selain engkau. Aku hanya boleh mewariskan 20 wasak kurma, dan jika lebih itu menjadi milikmu. Namun pada hari ini itu adalah harta warisan untuk 2 saudara lelaki dan 2 saudara perempuanmu, maka bagilah sesuai
aturan Al-Quran. Lalu aku berkata, ayah, demi Allah, beberapa pun jumlah harta tu aku akan memberikannya untuk Asma dan untuk siapa lagi ya? Abu Bakar menjawab, untuk anak perempuan yang akan lahir. Hadis daripada Urwah bin Zubair. Menurut Tajuddin As-Subki, berdasarkan riwayat hadis ni, Sayyidina Abu Bakar mempunyai dua karamah. Yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar sudah mengetahui bahawa beliau akan wafat disebabkan oleh sakit tersebut. Bila mana Sayyidina Abu Bakar berkata kan, tapi hari ini dia telah menjadi harta warisan. Dia telah mewasiatkan hartanya. Kedua adalah Sayyidina Abu Bakar sudah mengetahui bahawa anak yang akan lahir nanti adalah anak perempuan. Ini adalah rujukan yang saya gunakan untuk penulisan kertas kerja dan juga slide pembentangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan dan sekian, terima kasih.